Mana tempat selalu orang pergi? Jakarta dan juga Vietnam. Yes. Jadi juga ada package-nya. Juga kita ada package juga. So apa ni nak semua kita providekan, di mana dengan harga serendah 1499 diorang boleh pergi shopping tour di Saigon untuk 4 hari 3 malam. Okey, itu di Saigon. Kalau contoh mereka nak pergi membeli belah di Jakarta, Bandung pun ada juga selama 4 hari 3 malam 1479. Okey, di mana orang kata memang orang kata shopping heaven lah dekat sana. Memang tak perlu nak pening-pening, harga tiket kapal terbang, hotel apa semua dah termasuk, kecuali duit shopping lah. InsyaAllah bawa bekal sendirian tu. Itu sendiri kan. Dan untuk anda nak tahu lebih lanjut lagi, banyak dah cerita tadi ni kan, dan anda dah terliok, dah dengar, dan nak tahu kat mana, boleh hubungi di 0392006640, 0392006640. InsyaAllah untuk anda hubungi, tahu kan, nak tahu lebih lanjut, nak cerita lebih lanjut, nanti adalah Cik Maria. Cik Maria akan bersama dengan anda, InsyaAllah melayani anda. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Selamat berjalan-jalan. Sampai kita bertemu lagi lain masa. Selamat jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Dan untuk anda, teruskan kesihatan anda bersama kami di Kim FM. Pilihan utama anda sekejap saja lagi. Kompas Kesihatan akan bersama dengan anda. Warnai percutian musim bunga anda bersama Poto Travel and Tours. Package Turki, Eropah, Aman Baitul Maqdis dan banyak lagi. Berkualiti dan termurah. Dapatkan voucher bernilai RM150 dan pelbagai hadiah menarik menanti anda. Hubungi 03-9200-6640 atau layari pototravel.com.my untuk pertanyaan dan tempahan. Tertakluk kepada terma dan syarat. Segmen Tajaan itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Poto Travel and Tours. www.pototravel.com.my. Warnai percutian musim bunga anda bersama Poto Travel and Tours. Package Turki, Eropah, Aman Baitul Maqdis dan banyak lagi. Berkualiti dan termurah. Dapatkan voucher bernilai RM150 dan pelbagai hadiah menarik menanti anda. Hubungi 03-9200-6640 atau layari pototravel.com.my untuk pertanyaan dan tempahan. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tidak semudahnya melupakan dikau di hari mulia ini. Inilah suratan lumrah kehidupan dunia yang sementara. Padamu tiada turut tanggung, rindu terlalu padamu tiada penghujung. Suka mengakui perasaan hati, kepiluan tersembunyi. Hanya kata doa memohon padanya, sejahtera di kau, aman di sana. Padamu tak bisa dihitung, rindu terlalu padamu, tinggi menggunung. Ya Tuhan, tempatkanlah dirinya di arah
ذا الجلال والإكرام. Tenangkan hati dan jiwa dengan alunan zikir. Bicara agama akan untuk menegur dan memberi peringatan kepada orang yang kita cintai. Antara hikmah kenapa baginda dilahirkan sebagai anak yatim. Dan lagu-lagu mendidik jiwa di IKIM FM. Sesaat bintangku jadi bebenah, jadi perlambangan sejati kasih. Tentunya hanya yang terbaik untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. في جيدها حبل من مسد. Doa ini telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah, dan seterusnya menjadi amalan utama beliau di saat-saat menghadapi situasi yang getir. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta birahmatika astaghith, wa min 'adzabika astajil, la takilni ila nafsi طرفة عين, wa aslih li sha'ni kullahu bima aslahta bihi ibadaka as-salihin. La ilaha illa anta birahmatika astaghith, wa min 'adzabika astajil, la takilni ila nafsi طرفة عين, wa aslih li sha'ni kullahu bima aslahta bihi ibadaka as-salihin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha berdiri dengan sendirinya, Tuhan yang maha ampunya kebesaran dan kemuliaan. Tidak ada Tuhan yang hakiki melainkan Engkau ya Allah. Aku pohonkan pertolongan untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah. Aku mohon perlindungan dari azab-Mu ya Allah. Janganlah dibiarkan aku sendirian, dan jangan pula diserahkan daku kepada mana-mana makhluk-Mu walaupun hanya sekelip mata. Perbaikilah ya Allah, perbaikilah keadaanku seluruhnya, seperti mana Engkau perindahkan hamba-hamba-Mu yang soleh. Labbaik Allahumma labbaik. Pakej Umrah Mekah Travel, penginapan di Hilton Hotel berdekatan masjid hanya dari RM5,990. Hubungi 017-880-6661, 017-880-6661. Mekah Travel berpengalaman membawa ribuan jemaah umrah setiap tahun. Pakej cuti sekolah bulan Mei dan Disember, pakej Ramadan dari RM6,990. Ingat Mekah, ingat Mekah Travel. Daftar sekarang. Hubungi 07-236-0899 atau 017-880-6661.
Layari www.mekahtravel.com untuk tempahan. Pakej Hilton Mekah Travel. Hotel dekat, harga murah. Tiga 11 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sekali lagi untuk semua. Alhamdulillah, jam kedua melangkah untuk destinasi kita petang ini. Nak ke mana kita? Kejap lagi kita akan bersama untuk Kompas Kesihatan. Nak cerita tentang gula, indeks glasimik dan juga sindrom metabolik. Macam mana kita nak tahu tentang metabolisme kita, apa kaitannya dengan pemakanan dan juga berat badan kita. InsyaAllah kita akan kongsikan sekejap saja lagi bersama dengan yang bahagia Dr. Dr. Norman, insyaAllah sekejap saja lagi tentunya di IKIM FM Pilihan Utama anda. Sambil-sambil tu jom kita berselawat seketika bersama dengan UNIC dengan Syamil Muhammadiyah, hanya di IKIM FM Pilihan Utama anda. Ya khairatal fattah من أنبياء الله يا كعبة الأسرار يا منبع الأنوار بالعلم يا مختار أيدت دين الله يا من له البرهان وخلقه القرآن ما كانت الأكوان segalanya, ciptaan yang sempurna, membawa cahaya, hapus semua derita, teguh taat setia, bersambung perjuangannya, membuktikan cinta, rindu yang membara.
والآل والأصحاب والقوم آل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله عليك صلى الله عليك خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله شمائل محمدية شمائل محمدية شمائل محمدية شمائل محمدية Saling bekerjasama, hormat menghormati dan berkasih sayang adalah resipi utama menguatkan sesebuah institusi keluarga, seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Majalah Anis terbitan Galeri Ilmu Sendiran Berhad tampil dengan satu hasrat, membantu menguatkan lagi institusi kekeluargaan kerana gelanggan yang kecil di rumah ada peranan yang besar untuk ummah. Jadi, jangan ketinggalan meluangkan masa anda bersama program Mesra Bersama Anis di IKIM FM pada hari Khamis 6.15 petang pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Oh, mana-mana duk Kelantan, mari pakat dengar 89.8 FM. Pilihan pertama anda tentunya di IKIM FM. Tak kira di mana anda berada, terima kasih atas kesetiaan anda. Destinasi kembali saat ini untuk slot Kompas Kesihatan. Nak tahu Kompas Kesihatan kita dah mengarah ke mana? Terlebih ke utara ke? Terlebih ke selatan ke? Atau bagaimana sebenarnya? Adakah kita betul-betul berada di jalan yang betul dalam segi kesihatan kita? InsyaAllah bakal berkongsi pada petang ini berkenaan dengan gula, indeks glisemik dan juga sindrom metabolik. Apakah perkara-perkara tersebut? InsyaAllah bakal diterangkan bersama dengan saya di konti adalah yang bagi Dr. Norman Muhammad Nurawi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Doktor sekali lagi hadir ke konti nak berkongsi dengan sahabat pendengar. Ni kira sambungan lah Doktor kan daripada apa yang telah kita bincangkan minggu lalu. Minggu lalu kita cerita tentang gula. Dan ada ramai juga yang tanya bila doktor ada sebut tentang GI dan sebagainya tu, ada yang tertanya-tanya tu doktor. Mungkin sebagai permulaan ini nak diberikan definisi terlebih dahulu, GI itu apa, indeks glisemik tu apa sebenarnya doktor? Silakan. Okey, terima kasih saudari DJ kita, saudari DJ Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Okey, utamanya saya nak bercakap tentang glycemic index ni. Agak ni minggu lepas agak terkejut bila first time dengar perkataan tu kan. Jadi ramai yang bertanya lepas tu, apa sebenarnya glycemic index ni? Sebenarnya indeks glycemic ni adalah satu kaedah bagaimana kita menilai sesuatu karbohidrat tu sama ada dia sihat atau tidak sihat berdasarkan kesan dia kepada paras glukosa dalam darah lah. Maksud dia makanan yang berkarbohidrat ni apabila kita makan, dia akan dihadamkan dalam tempoh makanan tu menjadi glukosa, dipanggil sebagai indeks glisemik lah. Jadi menurut kajian sains, makanan-makanan yang berglycemic index tinggi adalah kurang baik kepada kesihatan kerana dia merangsangkan perembesan insulin yang berlebihan lah. Dan di antara contoh makanan yang berglycemic index tinggi adalah seperti gula lah yang kita bincangkan hari kan. Termasuk juga seperti nasi putih, roti putih, biskut dan pelbagai makanan proses yang dibuat daripada tepung gandum lah. Termasuk juga kentang, terutama kentang. Semua adalah jenis makanan-makanan berglycemic index tinggi. Apabila kita makan makanan yang berglycemic index tinggi ni, masalah dia insulin yang terbebas tu akan menyebabkan paras glukosa turun dengan cepat. Dalam masa sejam turun dengan cepat. Akhirnya dia panggil sebagai crash lah, dia turun terlampau rendah, menyebabkan kita rasa lapar dengan lebih cepat.
kesan jangka masa panjangnya kita akan sentiasa rasa lapar dan makan banyak. Sebab tu antara cara kita nak menguruskan badan atau mengurangkan rasa selera yang melampau yang tak berhenti-henti rasa nak makan ni, ialah dengan kita makan benda-benda yang glycemic index rendah dan sederhana, yang mana ini menyebabkan kita rasa kenyang dengan lebih lama kerana paras glukosa kita di maintain lebih lama lah. Jadi kita tak akan mudah rasa lapar. Itu sebenarnya konsep dan juga bila glycemic index ni dia terbahagi kepada 3 lah, rendah, sederhana dan tinggi. Yang rendah tu ialah kurang daripada 55. Dia nombor dia daripada 0 hingga 100 lah. Antara 56 ke 69 dikira sebagai sederhana, dan yang lebih daripada 70 dikira sebagai indeks glycemic tinggi. Okey. Dan seiring dengan tu ada satu lagi benda yang dipanggil sebagai beban glycemic. Kalau English dia panggil glycemic load lah, yang mana ada setengah makanan ni kandungan glukosa, karbohidrat ataupun glukosa dalam dia lebih tinggi daripada yang lain. Contohnya nasi tu dia lebih tumpat kandungan glukosa dia, walaupun kita makan sikit tapi dia punya kesan kepada kenaikan gula lebih tinggi berbandingkan dengan buah-buahan. Walaupun dia manis tapi dia punya ketumpatan glukosa dia lebih rendah. Walaupun kita makan, dia kadar kenaikan glukosa tu lambat sikit. So kedua-dua ni penting untuk kita mempertimbangkan sama ada makanan tu sihat atau tak. Dari konteks ni, gula adalah tinggi dari segi kedua-duanya lah. Glycemic index gula ikut daripada kajian yang dikeluarkan oleh International Table of GI and Glycemic Index keluaran American Medical Journal pada tahun 2002, menunjukkan gula punya indeks glycemic adalah 94 sangat tinggi lah. Untuk gula lah 94, maknanya dia lebih pada 70 memang tinggi lah. Kalau macam nasi tu lebih kurang 80 lebih. 80 lebih nasi putih. Ini berbeza, sebab tu kalau kita tengok yang menyebabkan sesuatu makanan tu indeks glycemic dia lebih rendah bila dia mengandungi serat. Sebab tu dalam konteks ni, nasi tadi, bila bercakap nasi, mana nasi yang mengandungi serat yang tinggi tu, contohnya beras perang lah, brown rice tu, dia punya indeks glycemic ialah lebih kurang 50. Sebab maksud dia, sebabkan serat tu dia rendah. Kat sini lah konteks buah-buahan tadi ataupun sayur-sayuran, bila dia mengandungi serat, dia punya indeks glycemic jadi lebih rendah. So kena pandai memilih kita makanan. Kita kena pandai pilih mana satu yang sesuai yang kita makan, supaya jumlah makanan yang kita secara overall, makanan hidangan yang kita makan tu indeks glycemic dia dalam lingkungan sederhana dan rendah. Jadi kita tak merangsangkan lebihan rembesan insulin yang menyebabkan penyakit dalam jangka masa panjang lah. Penyakit tu yang kita akan bincangkan, ada nama dia sebagai sindrom metabolik tadi. Sindrom metabolik tu kejap lagi kita nak kongsikan jugalah tentang sindrom metabolik. Dan doktor tadi terangkan juga kalau tentang GI ni, nak bagi faham lagi lah, mungkin kita nak sama-sama nak tahu juga, kalau kentang lenyek, kentang biasa, kentang ada kulit, itu pun ada perbezaan daripada GI-nya kan doktor kan? Mana yang lebih baik sebenarnya doktor? Okey, bila bercakap tentang kentang ni tadi, contohnya contoh lah kan. Bila satu makanan tu dihancurkan dengan dia kata refine karbohidrat. Maksudnya dari segi kentang, kalau dia lenyek kan, dia punya glycemic index dia naik lah, sebab dia lebih mudah dihadamkan, jadi dia lebih cepat bertukar menjadi glukosa. So kentang lenyek, glycemic index dia sangat tinggi, bukan 110, lebih daripada glukosa pun yang 100 tu. Dan kalau kentang tu dimakan dengan kulit, disebabkan serat yang ada pada kulit tu, dia jadi rendah sikit lah. Rendah sikit pun dalam lingkungan 70 jugalah. Masih lagi tinggi. Kalau kita compare dengan macam tadi saya kata tadi, nasi putih tinggi lah, 80 lebih. Kalau dia jadi brown rice, dia jadi lebih kurang 50, jadi rendah. Sama juga macam roti. Bila roti putih, glycemic index dia sama dengan gula, hampir 90 lebih, 94. Tapi bila dia makan roti yang whole meal atau whole grain tu, dia jadi lebih kurang 50 lebih juga. Jauh juga. Sebab tu kita kena banyak pilih makanan-makanan yang berglycemic index rendah, yang berserat tinggi. Sebab tu dijual di pasaran makanan-makanan ni sebagai makanan yang baik untuk pesakit diabetes, kerana faktor serat tu. Sebab tu serat ni penting. Sebab kita nak kawal tadi kita punya indeks glycemic jangan terlampau tinggi dalam makanan kita. Selain membersihkan usus serat ni, itu dia juga membantu untuk mengurangkan kadar gula. Kalau kita tengok makanan-makanan tadi tu, kita boleh kawal bila ada serat, tapi dalam konteks gula, kita tak boleh nak tegur dengan indeks glycemic dia macam mana, kita nak letak serat dalam gula tu. Betul. Satu cara ni, bila kita makan gula yang tradisi, yang sebelum gula putih tu, iaitu gula perang ataupun gula Melaka ataupun gula kabung dan sebagainya ni, yang indeks glycemic dia lebih rendah. Sebab tu saya galakkan tadi, makan balik gula Melaka ke, gula merah ke, atau gula kabung, gula anau dan sebagainya, yang mana indeks glycemic dia lebih rendah. Itu bagus. Doktor, boleh tak saya gunakan formula, semakin putih makanan itu semakin banyak GI-nya? Ya, betul lah.
Itulah konsep dia. Sebab dia kata beras putih. Saya pun sebut dia beras putih, roti putih, gula putih. Sebab putih-putih ni dia bukannya, dia cantik saja tapi kurang sihat. Cantik di mata tapi tidak di dalam badan. Allah Akbar. Dan kita nak teruskan pada anda yang rakan-rakan pendengar, jika ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan apa yang bakal kita kongsikan ini tentang sindrom metabolik dan juga tentang gula ini, GI dan sebagainya, boleh hubungi kami di talian di 0362051500 di Facebook ikim.fm, di SMS juga boleh anda lakukan sedemikian, hantar ke 39111. Doktor, kita nak kembali ni. Tadi tajuk kita tentang gula dan juga tentang sindrom metabolik. Apa tu sindrom metabolik, Doktor? Okey, sindrom metabolik ni mengikut daripada International Diabetes Federation, IDF, sedunia lah, memberi definisi bahawa sindrom metabolik ialah kumpulan faktor-faktor risiko untuk penyakit kronik seperti diabetes, sakit jantung, kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi lah. Dia faktor risiko. Dan ikut kajian dia orang, lebih kurang 25% penduduk dunia yang dewasa mengalami masalah metabolic syndrome. Dan orang yang ada masalah metabolic syndrome ni, ikut kajian dia lah, ada 2 kali ganda lebih tinggi risiko dia untuk mengalami masalah serangan jantung, sakit jantung, stroke dan sebagainya. Di samping itu juga orang yang ada masalah metabolic syndrome ni 5 kali ganda lebih mudah mendapat penyakit diabetes jenis kedua tu lah. Dan 80% daripada 200 juta penduduk yang mengalami masalah diabetes di dunia mati akibat serangan jantung yang berpunca daripada masalah sindrom metabolik tadi. Jadi apa kaitannya, sebab tadi awal kita cerita tentang gula kan, jadi apa kaitannya dengan gula tu, Doktor? Betul, itu soalan yang sangat baik tu sebenarnya. Gula antara punca lah yang menyebabkan masalah sindrom metabolik. Kenapa? Kerana gula berglycemic index tinggi. Jadi kalau kita ni selalu terlebih makan gula, memang itu ikut dari fakta yang diberi oleh Kementerian Kesihatan sendiri, penggunaan gula di Malaysia sangat tinggi. Maknanya kalau kita dapat kurangkan gula dalam pemakanan seharian kita, ikut kajian menunjukkan boleh mengurangi hingga 35% risiko mendapat sakit jantung, stroke, diabetes dan sebagainya. Besar. Gula saja itu saya tak cerita pasal yang nasi putih, gula putih. Kalau kita kawal yang tu pula, insya-Allah lagi rendah risiko kita mendapat penyakit kronik tadi. InsyaAllah. Doktor dah cakap tentang puncanya. Adakah memang itulah puncanya? Yes, itu punca dia. Jadi nak tahu tanda-tanda sebab ialah kita sebagai layman, orang biasa ni, Doktor, bukanlah jenis yang tahu semua benda, Doktor. Dia nak tahu apa, ada sindrom-sindrom awal ke sebelum terkena sindrom metabolik ni? Ada tanda-tandanya tak, Doktor? Okey, tanda dia sebenarnya dah dibagi oleh saintis berdasarkan beberapa tanda lah. Dia bagi kepada 3 tanda-tanda luaran. Itu yang saya cakap minggu lepas. Kalau ingat yang saya kata tentang pingat PJK tu, jalan ke depan, ataupun DJ Yati cakap Abang Roy. Itu salah satu tanda. Mana saiz pinggang dia. Minggu lepas saya tersilap cakap bukan 40 cm tu kecil sangat, 40 inci. Sebenarnya 40 inci. 40 inci untuk lelaki, lebih kurang 35 inci untuk wanita. Itu tanda pertama. Kalau pinggang kita dah lebih macam tu, itu tanda pertama lah. Tapi bagi saya tanda ni bukan yang wajib, sebab ada setengah orang memang keturunan dia jenis kurus. Betul. Jadi dia punya pinggang memang saiz 28 ya. Itu dia kena tengok tanda yang seterusnya, iaitu paras kolesterol triglyceride dia lah. Triglyceride dia kalau lebih daripada 1.7 itu adalah tanda yang kedua. Dan yang ketiga ialah paras kolesterol HDL yang itu dipanggil sebagai kolesterol baik tu. Kalau kolesterol HDL dia rendah, kurang daripada 1, itu adalah tanda yang ketiga. Tanda yang keempat, jika tekanan darah dia lebih daripada 130/85. Tanda yang kelima ialah jika paras gula. Berapa tekanan tadi, Doktor? 130/85. 85. Dan yang tanda yang kelima tadi ialah paras glukosa dalam darah yang lebih daripada 6. Kalau tengok dia lebih daripada 6 tu masih belum dikira sebagai diabetes lah. Mana itu peringkat sebelum diabetes. Sebab tu sindrom metabolik juga dipanggil dengan nama-nama lain. Antara dia insulin resistant syndrome, sindrom berintangan insulin, ataupun juga dipanggil sebagai sindrom X. Sebab tu kadang-kadang ada setengah saintis menggelarkan orang yang ada metabolic syndrome ni sebagai the X-Men. kan agak pelik juga bunyi the X-Men. Rupanya X-Men, ingat kan
orang hero, rupanya penyakit. Okay. So kita jangan jadi X-Men yang tu lah. Okay. InsyaAllah kan. Jadi kalau ada daripada 5 tanda tu 3 saja dah ada pada kita, maknanya kita ni sebenarnya dalam sindrom metabolik. Itu the bad news ni kata orang. The good news ni, apa berita baiknya, sindrom metabolik ni satu yang boleh dipulihkan, reversible dengan cara betul kan dia cara pemakanan kita, mengambil lebih banyak makanan yang berglycemic index rendah dan sederhana. Maksudnya kena makan banyak sayur dan buah-buahan lah. Nak bagi faham dalam pemakanan seharian kita mesti ada sayur dan buah-buahan. Berapa banyak hidangan tu doktor, kalau boleh kita berikan lah? Okey, berdasarkan kajian yang dibuat oleh Harvard University di USA kan, yang sangat famous antara top 5 universiti dalam dunia dia panggil healthy eating plate ataupun pinggan makanan sihat lah. Ikut daripada Harvard ni 50% sepatutnya dalam hidangan setiap kali kita makan mesti mengandungi sayuran dan buah-buahan. 50% setengah daripada pinggan kita. Setengah daripada pinggan kita kena ada sayur dan buah-buahan. Itu sebab tu ni, kalau ikut daripada kaedah tu, maksudnya kita nak dapat 50%, kita mulakan makanan kita dengan makan buah dulu, senang. Maksudnya itu pun ikut sunnah cuma je tak. Nabi makan buah masa perut kosong sebelum makan. Kita ni kadang terbalik, kita makan lepas makan. Pencuci mulut. Pencuci mulut. Salah, jangan gunakan buah sebagai pencuci mulut. Makan dulu buah tu. Lepas tu bila kita makan hidang tu, nak dapat sayur untuk capai 50% tadi, kita makan 2 jenis. Maksudnya kita makan ulam, mana sayur yang mentah lah kan. Di Malaysia ni macam-macam ulam ada. Petai ada, jering ada, pucuk tu, pucuk ni, pucuk gajus, macam-macam lah kita boleh makan kat Malaysia. Kaya lah kan, macam dengan ulam-ulaman. Dan juga makan sayur yang dimasak, tak ada masalah. Walaupun sayur tu bila dimasak lebih dia akan lecuh. Memang kita lodoh je nampak dia punya vitamin dah hilang disebabkan panas tu. Tapi at least yang ulam tu cover balik lah kan. Itu je cara dia. Jadi kat situ kita dapat, dan habis makan kita makan buah balik. Dapat lagi 50% tu. Maknanya bahagiannya tu separuh daripada separuh dan selebih dia yang 20% ialah karbohidrat. Maksud dia yang kat sini kita pilih 20%. Karbohidrat tu maksud dia yang berglycemic index rendah tadi lah. Kalau boleh kita pilih contohnya lah kan, beras perang, ataupun roti yang wholemeal tu, gitulah. Pasta macam mana doktor? Pasta kalau dia kena ambil yang wholemeal pasta. Baru dia betul lah. Itu yang baik ni lah kan. Sebenarnya kalau kita ambil pun yang glycemic index tinggi, contohnya kita makan nasi putih lah, glycemic index tinggi. Tapi ada satu kaedah, bila dicampurkan dengan yang glycemic index, bila makan dengan sayur, dia jadi average. Itu cara nak turunkan. Jadi mana kita boleh makan nasi tu, tapi nasi tu kena jumlah sikit lah. Janganlah nasi tu satu pinggan penuh. Lebih kurang besar kalau ikut yang daripada pakar pemakanan, lebih kurang saiz penumbuk kita lah. Kalau kita ni orang kecil, penumbuk kita kecil, nasi kita pun kecil lah. Jangan pinjam penumbuk orang lain. Betul. Lebih kurang besar saiz penumbuk kita, nasinya tu. Lepas tu yang sayur tu yang banyak. Dengan cara tu baru kita rasa kenyang. Sebab kadang-kadang orang cakap, doktor kalau saya makan nasi sikit nanti dia lapar. Saya ni jadi lapar nasi je doktor. Tak boleh. Jadi kita kenyangkan perut kita dengan sayuran, dengan buah-buahan, baru kita rasa kenyang sangat-sangat. Akhirnya kita akan kurang makan. Dengan cara ni sebenarnya kita boleh menurunkan berat badan. Itulah sebenarnya pengalaman diri saya sendiri lah. Sebab tu saya tulis buku saya tu 8 rahsia menurunkan badan. Saya dah bagi rahsia yang pertama lah. Itu dia. Yang lain kan saya sendiri. Dan itu satu caranya, maknanya kita jaga pemakanan kita, peratus-peratusan tu kena betul, doktor ya. Dan kita nak kongsi lagi nanti tentang bagaimana nak memulihkannya lagi, nanti rawatan yang boleh dilakukan untuk bukan rawatan, bila rawatan maknanya dah kenalah doktor kan. Maknanya tadi kita dah cara pencegahan, rawatannya bagaimana sebenarnya untuk memulihkan kembali apa yang telah kita rosakkan dalam diri kita. Kita akan sambung selepas ini. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi dorongan lorong pada hati kita untuk mendapat ilmu, artinya Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan pada kita? Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan kita orang yang baik. Kerana kita menjadi orang yang baik dengan kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Subhanallah, dalam hidup ni alangkah beruntungnya kalau kita menjadi orang yang baik. Kerana orang yang baik sahaja akan dapat melihat kebaikan. Jadi kalau dunia ini dipenuhi dengan kebaikan, ya, jadi orang yang baik-baik ni dia akan dapat lihat kebaikan saja. Sebaliknya orang yang bukan orang yang baik, dia tidak akan dapat melihat kebaikan, keindahan pada dunia ini. Jadi bagi mereka dunia ini sentiasa malap dan penuh dengan kejahatan.
Alhamdulillah, terus bersiaran menerusi Kompas Kesihatan petang ini, berbicara tentang gula, tentang sindrom metabolik dan juga indeks glikemik ataupun GI bersama dengan yang bagi Dr. Muhammad Norawi, insyaAllah. Dan ramai sebenarnya rakan-rakan kita telah pun mengajukan soalan, Doktor. Bagi anda juga, saya buka ruang seluas-luasnya untuk anda hubungi kami talian di 03-6205-1500. Kalau kita boleh raikan terlebih dahulu, Doktor, antara soalan-soalan daripada sahabat kita. Yang pertama daripada Rohaya Maknur di Facebook, kata usianya 56 tahun, tak ada penyakit, Alhamdulillah, kencing manis tiada. Tapi adakah selepas ini kebarangkalian untuk mendapat sakit kencing manis masih ada? Dah 2 tahun ni tak buat pemeriksaan kesihatan. Itu soalannya. Mungkin kalau ditambah lagi, sebenarnya untuk betul-betul kita nak memastikan kesihatan kita di tahap yang maksimum, berapa banyak kali kita nak buat pemeriksaan dan jangka waktunya bagaimana, Doktor? Okey, terima kasih soalan tu. Sebenarnya kalau ikutkan secara umum lah, secara umum selepas kita berumur 30 tahun, kita dah mula sebenarnya berisiko mendapat penyakit-penyakit yang saya cakap tadi tu, diabetes, kencing manis, sakit jantung dan sebagainya. Kalau ikut daripada yang amalan biasa lah, selepas umur 40 tahun, sekurang-kurangnya kita mesti cek kita punya kesihatan ni setiap setahun sekali lah. Paling tapi selepas umur 50 tahun mesti cek kurang-kurangnya 6 bulan sekali. Kalau selepas umur 60 tahun dan 70 tahun ke atas tu, lebih setiap 3 bulan sekali kena cek kalau tak ada penyakit lah. Kalau memang ada penyakit, memang dia ada follow up dan untuk cek tu memang dah buat lah. Itu saja sekurang-kurangnya. Jadi kalau dah 2 tahun tak buat tu, rasanya dah terlewat, kena buat lah tu. Kena cek segera lah. Ya, itu jawapan daripada doktor. Dan kita nak kongsikan lagi antaranya lagi. Nur Halini, soalan yang baik sangat kata. Kenapa tadi doktor kata putih tu mempunyai GI yang tinggi? Kenapa sebenarnya putih tu boleh menyebabkan mempunyai GI yang tinggi, doktor? Okey. Bila kita bercakap tentang putih ni, sebenarnya proses makanan tu diproses peringkat akhirnya. Sebab dia ada faktor, kita panggil faktor estetik lah, kecantikan. Macam kan nasi kalau putih nampak cantik, nampak sedap. Jadi dia dihantar ke kilang beras tu, dipolish. Sebab dia kalau ikut dalam bahasa Inggeris ni, nasi putih ni dipanggil sebagai polish rice. Maknanya dipolish di kilang tu, dikilapkan, akhirnya dia putih cantik. Jadi proses mempolish tadi lah kan, akan menghilangkan lapisan yang meliputi beras tu yang dipanggil bran, ataupun lapisan serat dia. Maknanya itu kulit lah, kulit beras di bawah sekam tu lah. Dekat situ yang paling tinggi kandungan vitamin dia. Itu yang sayang tu. Jadi bila dipolish, habis semua vitamin hilang, termasuk juga serat-serat tadi. Sebab tu bila beras perang tu, maknanya kalau you tengok dekat bungkusan dia akan tulis ada banyak vitamin tu bagian tu. Tapi kalau you tengok kat beras putih, dia tak ada tulis vitamin tu. Memang tak ada vitamin dalam beras putih. Pernah angkat dan buat perbandingan tak? Cuma ada karbohidrat. Jadi sebab tu kerugian pada kita lah. Kalau kita compare kan, memanglah yang tak berapa putih tu kurang cantik. Tapi sebenarnya itu yang lebih sihat. Sama macam juga gula tadi. Bila gula tu dari peringkat dia masih perang, dia masih mengandungi vitamin B kompleks. Tapi bila dia polish, tapi gula ni yang tak syok ni, dia polish guna apa? Dia gunakan klorin. Dia polish guna klorin. Jadi macam kita tahu klorok kat baju lah, jadi putih baju tu kan. Sama dia buat pada gula tu. Akhirnya ada juga kesan-kesan klorin pada gula putih ni sikit lah. Jadi itu yang antara menyebabkan dia tidak berapa sihat lah kan. Sebab tu yang putih tu sihat. Proses yang dilakukan sama tu. Macam cerita tepung gandum yang diproses untuk jadi putih. Dia putihkan tepung gandum tu dengan menggunakan bahan dia panggil benzol peroxide. Benzol peroxide ni kalau doktor dia tahulah, benzol peroxide ni sebenarnya ubat jerawat sebenarnya. Jadi agak pelik kat saya, dia menggunakan benzol peroxide untuk bersihkan tepung ni. Sebab tu kita kalau nak pilih tepung yang tanpa benzol peroxide lah. Yang terbaik ambil yang tepung berserat penuh lah. Itu cara keadaan yang baik. Sebab tu bagi saya sebenarnya sendiri tak berapa suka makan tepung, sebab susah nak dapat. Saya lebih suka makan nasi lagi. Okay. InsyaAllah. Dan kita nak ambil pemanggil sebenarnya di talian. Talian kita di 03-6205-1500. Harap bersedia sahabat pendengar di hujung sana. Siapakah dia? Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya cakap dengan doktor? Ya, siapa namanya terlebih dahulu? Nama saya Jamaluddin. Cik Jamaluddin dari? Saya daripada Sepang. Silakan. Okey, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, saya ingin buat sedikit pertanyaan. Okey. Adakah cara pemakanan saya ni dikatakan cara pemakanan sihat? Macam mana tu? Saya akan makan nasi hanya setiap 2 kali sehari. 2 kali sehari, okey. Maksudnya saya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Okey, 2 hari sekali. So the restnya saya biasakan diri makan kuih kaut, kari sayuran macam tu tanpa nasi.
Okey. Itu saja ya. Okey. Itu soalan dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Betul ke cara memakan yang begitu? Betul ke sihat namanya tu, doktor? Okey. Memang kita dapati ada nasihat-nasihat mengatakan kita kena kurangkan nasi. Betul, saya tak nafikan nasihat tu betul. Tapi kita ni budaya masyarakat Melayu Malaysia lah. Memang makanan ruji kita ialah nasi kan. Jadi bila kita tinggalkan tu, yang satu masalah dia dah jadi satu yang di luar rutin. Akhirnya kita rasa macam satu masalah sebab dah biasa. Sebab tu bagi saya, kalau tinggalkan nasi, kalau you boleh makan benda lain, boleh, tapi bukan hari-hari lah. Sebab nasi masih boleh dikategorikan, saya kata tadi, boleh dikategorikan sehat kalau kita ambil jumlah dia sedikit, kan, mengikut aktiviti fizikal kita. Dan kita campurkan dengan sayur tu yang akan balance balik nasi tu. Jadi kalau kita tinggalkan langsung, lepas tu satu hari esok kita dah teragak sangat makan nasi, kita makan pula banyak. Jadi itu akhirnya defeat apa yang kita buat selama tu, rugilah kan. Lebih baik kita makan sikit-sikit setiap hari, ataupun kita tukar beras kita kepada beras perang. Itu lebih baik. Kalau guna beras perang, boleh makan hari-hari? Boleh. Itu yang saya buat sejak 2 tahun lepas. Saya memang hanya makan beras perang di rumah saya. Ataupun kadang-kadang ada setengah orang yang lebih silap, dia gantikan nasi dengan roti putih. Itu satu yang salah, sebab ikut daripada glycemic index, roti putih jauh lagi tinggi daripada beras putih. Siap berkeping-keping pula tu. Yes, lagi satu roti putih ni kita nak balancekan dia tu agak susah berbandingkan dengan nasi. Sebab kalau kita nak makan nasi, kita boleh makan dengan macam-macam sayur. Kita boleh makan dengan kangkung, kita boleh makan dengan sawi, kita boleh makan macam-macam lah. Terbayang kita makan roti putih dengan kangkung, kan tak berapa kena tu. Jadi sebenarnya susah kita nak balance kan. Itulah masalah dia. Jadi kalau nak macam dia ambil oat tu satu yang baik, tapi kadang-kadang oat ni dia sebab soal rasa ni. Kan kita nak makan oat dengan sambal tumis kan, tak berapa kena. Jadi budaya kita tu dah lari. Tapi kalau makan nasi dengan sambal tumis, insya-Allah tak ada masalah. Itu dia lah. Tapi saya rasa sekali kombinasi tu bagus, tapi pastikan yang karbohidrat kita ambil tu mesti berserat tinggi. Tak kira kalau jenis nasi, saya kata tadi brown rice. Kalau jenis roti ke yang wholemeal. Kalau jenis oat adalah contoh antara lain lah. Sebab tu kadang-kadang saya tambah sikit lah banyakkan nasihat diberi oleh doktor mengatakan kalau nak kurangkan kolesterol, kita kena makan oat. Sebenarnya konsep tu betul, tapi penjelasan dia tu yang silap kadang-kadang. Sebab pemahaman kita, bila kita makan oat masuk dalam perut, dia absorb, dia serap segala kolesterol keluar. Itu sebenarnya sangat, kata insignificant sikit sangat. Yang lebih utama, oat adalah contoh karbohidrat berglycemic index rendah. Bila dia berglycemic index rendah, dia akan menyebabkan paras insulin tu rendah. Bila insulin ni rendah, dia akan menyebabkan aktiviti enzim yang menghasilkan kolesterol. Nama enzim tu adalah HMG-CoA reductase, juga kurang aktif. Akhirnya kolesterol akan turun. Itu yang betul. Jadi maknanya kita boleh dapat faedah mengurangkan kolesterol bukan hanya dengan oat, tapi kita boleh makan dengan brown rice ataupun beras perang tadi, ataupun makan wholemeal bread tadi. Sebab itu antara cara lainnya untuk mengurangkan. Juga dengan cara makan sayur dan buah-buahan, kolesterol kita akan turun. Dan jadi lebih sedap lah. Nak turunkan kolesterol, takkan nak makan oat dia turun kolesterol kan. Allah, macam nak telan tak telan, nampak oat pun dah ni kan. Masya Allah. Dan tadi doktor dah cakap tentang makanan-makanan tadi. Bila cakap tentang hidangan lengkap tadi, doktor ada yang tanya ni, Haja Asmah tanya, kalau sayur dan buah 50%, 20% lagi adalah karbohidrat, yang selebihnya 30%, 30% tu saya tak cerita tadi, lupa pula nak cakap. 30% tu yang selebih ni protein dan lemak lah. Protein. Biasanya protein dan lemak dia akan sekali lah. Sebab kalau kita makan daging ke ayam, dia ada sekali dengan protein kat situ, dengan lemak lah. Cuma kalau dari segi protein ni, kita lebihkan protein-protein putih lah dalam pemakanan. Protein putih bila kita masak, kali putih. Senang aja kan. Daging ayam, daging ikan, telur, itu semua putih lah kan. Termasuk juga kacang soya pun putih. Bukan tak boleh makan yang merah ni, tapi bukan hari-hari. Yang jadi masalah di barat, sebab pemakanan daging merah dia sehari, tiap-tiap hari, sampai sehari 3-4 kali kan. Mana pagi makan daging merah, itu yang jadi masalah. Sebenarnya bila macam tu baru jadi masalah. Jadi kalau kita makan sekali seminggu, 2 kali seminggu daging merah, tak ada masalah. Ikut sunnah pun gitu juga kan. Seminggu sekali makan daging, tak ada masalah pada saya lah. Bertukar-bertukar lah. Bertukar hidangan. Dan sambungan daripada Haja Asmah, dan juga saya nak gabungkan dengan AZZSRC. Tanya, pemandu gantian banyak di pasaran, adakah semuanya sama, satu perkara? Dan kedua, bagaimana tahap berbahaya ke tidak? Elok ke dia? Okey. Menarik juga soalan tu. Pemanis gantian ni sebenarnya adalah sebahagian strategi kita lah
untuk mengurangkan gula. Sebab saya dah explain minggu lepas, gula ni ada sikit masalah dari segi ketagihan tu. Betul. Jadi orang yang ada masalah ketagihan gula ni dia susah nak beli, sebab manis sesuatu yang seronok dan nikmat. Jadi kita gantikan dengan manis juga, tapi yang ada kurang risiko berbanding dengan gula biasa. Itu strategi je. Jadi perbandingan gantian tu perlulah yang kurang rendah, zero kalori kalau boleh, maknanya tak ada kalori langsung, dan juga tidak memberi bahan-bahan toksik dan berbahaya. Yang lebih penting sebenarnya banyak produk kat luar tu yang pemanis gantian ni, tapi kita pastikan produk-produk yang kita gunakan tu ada kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Sebab Kementerian Kesihatan Malaysia yang memantau benda-benda macam ni di bawah dia dipanggil FSQ lah, Food and Safety Quality kan. Di bawah tu dia orang pastikan semua ni berdaftar. Kalau produk tu tak berdaftar, kita pun tak pasti kandungan dia betul ke tak betul. Mungkin dia cakap zero kalori, tapi bila cek-cek rupanya ada kalori juga. Jadi kita lah yang tertipu. Pastikan ada benda di bawah berdaftar di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh gunakan insya-Allah. Dan kita pasti insya-Allah dia selamat lah. InsyaAllah. Dan kita pun tak ada banyak masa doktor untuk menjawab semua soalan. Bagi anda sahabat-sahabat pendengar, insyaAllah nanti akan dijawab juga. Doktor akan jawab doktor di Facebook ni. Tolong jawabkan nanti. Satu soalan terakhir, soalan menarik juga ni daripada Nur Hasnah Muhammad Yasin. Dia kata beliau sangat suka makan sayur-sayuran dan buah-buahan, kadang-kadang tanpa nasi pun. Tapinya makanan-makanan tersebut dimakan bersama dengan sos Thousand Island dan sebagainya. Doktor, adakah ia baik? Doktor, macam mana? Okey, makan sayur-sayuran ni memang baik lah. Makan buah-buahan pun baik. Tapi kalau kita tinggalkan nasi ni, kita kena makan banyak. Itu satu yang pertama. Yang kedua, saya kata kita tinggalkan langsung nasi ni, kita akan ada masalah sebab tak cukup tenaga. Sebab tenaga tu perlu daripada karbohidrat ni. Kalau dia nak ambil daripada buah, sebab dia glycemic index rendah, dia lambat nak mengeluarkan glukos tu. Nanti semenjelang kita nak guna tenaga tu, kita rasa letih sangat. Jadi perlu juga ambil. Tapi jumlah tu yang saya kata tadi, jumlah tu 20%, bukan 0%. Jadi kena ambil juga nasi tu. Jadi lepas tu masalah dia makan salad, makan apa ni dengan sos Thousand Island. Tu setahu saya dia buat daripada campuran mayones dan sos. Sos ni mengandungi gula sebenarnya. Kat situ dia tambah gula lah. Gula yang tersembunyi. Ada gula tersembunyi kat situ lah. Kalau dia amalkan selalu kurang baik lah. Lepas dia dikira sebagai makanan proses lah. Makanan proses, kalau boleh jangan gunakan selalu lah makanan proses. Kita kena jarang. Kita lebih kena ambil makanan-makanan yang lebih natural, alami yang tumbuh di pokok dan sebagainya. Kita tak pernah jumpa orang sos keluar daripada pokok, tak ada. Ataupun roti putih keluar tergantung daripada pokok, tak ada juga. Jadi pilih yang lebih alami tadi kan. InsyaAllah lebih dekat dengan alami, dengan ciptaan Allah. Lebih itu yang terbaik nasihat untuk kita. Lebih dekat dengan fitrah kita, insyaAllah. Boleh ni guna olive oil, insyaAllah mengganti. Dan sedikit doktor, kesimpulan dan mungkin ada cara rawatan ke doktor untuk memulihkan sindrom metabolik ni doktor? Okey, rawatan sebenarnya tak ada rawatan yang khusus. Rawatan maksud dari segi ubat tu tak adalah untuk membalikkan sindrom metabolik ni. Tapi sindrom metabolik ni kita boleh dengan mengubah tabiat kita. Yang pertamanya, kita pilih makanan-makanan yang tinggi serat. Sebab tu kalau kita tengok di luar dia, makanan kesihatan siasa dipromosikan sebagai makanan yang tinggi serat. Maknanya bila makanan tu tinggi serat, glycemic index dia rendah dan sederhana. Yang kedua, cara nak membalikkan sindrom metabolik dengan bersenam secukupnya. Bukan bersenam berlebihan. Tak bersenam langsung juga masalah, berlebihan bersenam pun juga masalah. Jadi senaman kena secukupnya. Sederhana. InsyaAllah satu lagi kita boleh cerita pasal senaman lah. Dan juga mengurangkan faktor-faktor risiko yang lain yang boleh menyebabkan sindrom metabolik ini. Pertama, antaranya seperti merokok dan juga stres yang melampau, boleh mengganggu keseimbangan hormon. Itulah cara dia. Kena jaga diri baik-baik ni sebenarnya. Dari segala sudut dia memberi pengaruh antara satu sama lain sebenarnya doktor ya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada yang bagi Dr. Norman atas perkongsian. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dengan topik yang berbeza sedikit, tapi masih lagi dalam asas yang sama untuk kita lebih menghargai kesihatan kita. Terima kasih banyak doktor. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lain ketika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh teruskan lontarkan soalan anda di Facebook ikim.fm. Bakal dijawab oleh doktor dah janji tadi, insyaAllah. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Ikim FM. Pilihan utama anda, jaga kesihatan baik-baik. Sesungguhnya kesihatan itu anugerah daripada Allah SWT, amanah untuk kita jaga. Untuk apa? Untuk kita menjalani kehidupan yang lebih tenang, lebih aman, lebih damai, insyaAllah. Bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza dengan kedamaian tentunya di destinasi Ikim FM. Pilihan utama petang anda.
kunang-kunang, pelita rimba, hiasan gelap malam, bintang nan bersinar, bergemerlapan, sang rembulan, penerang alam dan jelita. Ku rindukan mandian air di bukit, kedinginannya menyentuh dalam hati. Burung berkicauan, berlagu riang, disinilah ku miliki kedamaian. Rindu cahaya sang rembulan, dingin angin rimba menyusup di hati. Rindu hembusan sang bayu, buahan merenung ke pohon menghijau. Merdu suara kicau burung, dinginnya air terjun. Ku kembali sunat menikmati segala keindahan. Ku rindu saat-saat bahagia, tak mungkin pudar segar dalam ingatanku. Biar ku di sini, jauh di desa, bahagia telah bersemi selamanya. Cahaya sang rembulan, dingin angin rimba menyusup di hati. Rindu hembusan sang bayu, buahan merenung ke pohon menghijau. Merdu suara kicau burung, dinginnya air terjun. Ku kembali semula menikmati segala Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menganjurkan seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan pada 28 hingga 30 April 2015 di Dewan Besar IKIM. Antara matlamat yang akan dibahaskan, krisis, cabaran dan prospek dalam usaha pemeliharaan dan pelestarian sumber biodiversiti di Malaysia, keperluan kerjasama dalam aspek pemeliharaan dan menyarankan amalan pemeliharaan biodiversiti yang berkesan menurut perspektif Islam. Berminat untuk menyertai seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan, hubungi unit program IKIM di talian 03 6204 6326 atau 322 atau layari www.ikim.gov.my atau e-kios.ikim.gov.my. Ikuti rancangan Duniaku Buku yang ditaja oleh Kemilau Publikasi Nirbahat pada setiap hari Khamis jam 9.15 malam hanya di IKIM FM. Buku Keuangan Islam Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini, antaranya peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah,
berkepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Wah, anak-anak Ida semua sihat-sihatnya. Ida bagi makan apa? Ida bagi susu kambing Wildan. Susu kambing Wildan? Tak hamis ke? Tak hamis lah, sedap. Oh, menariknya. Apa khasiatnya? Banyak. Ia membantu sistem penghadaman dan sistem imunisasi badan. Ia juga kaya sumber protein dan mineral yang tinggi. Sesuai juga untuk wanita hamil, tak panas dan sangat memberi tenaga. Bagus ni. Apa lagi? Hubungi 019 965 3166 019 965 3166 atau layari Facebook Wildan Susu Kambing. Ejen dan stokis diperlukan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sekarang disampaikan pengumuman solat pada asar bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari ini 25 Januari akhir 1436 Hijrah bersamaan 15 April 2015. Kelangan Alustar 4.28 di petang, Pulau Pinang 4.29 di petang, Ipoh 4.28 di petang, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 4.26 di petang, Seremban 4.26 di petang, Bandar Melaka 4.26 di petang, Johor Bahru 4.20 di petang, Kuantan 4.21 di petang, Kuala Terengganu 4.18 di petang, Kota Baru 4.21 di petang, Miri 3.37 di petang, Kuching 3.55 di petang, Lahad Datu 3.17 di petang, Tawau 3.21 di petang, Kota Kinabalu 3.26 di petang. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Demikian tadi sampaikan pengumuman solat pada asar untuk hari ini 25 Januari akhir 1436 Hijrah bersamaan 15 April 2015. IKIM FM mengajak para pendengar untuk menunaikan salat walau mana sahaja anda berada. Selamat menunaikan salat pada asar daripada kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Ya Allah, Ya Allah. Bagi 2 tahun pertama usia bayi anda, susu terbaik untuknya ialah susu ibunya sendiri. Tambahkan pengeluaran susu ibu untuk penyusuan anak anda dengan coklat berfungsi Mama Milky. Tanpa perlu bancuan air, Mama Milky jenama hijrah dengan rupa dan rasa sedap coklat sebenar, senang dibawa, senang disimpan, nyata berkesan. Mama Milky satu lagi keluaran bermutu dari pengeluar coklat Minda Hijrah. Hubungi atau SMS talian 017-881-9111 dan 013-260-1010 atau layari facebook.com/coklatminda. Sedap, mudah, berkesan. Jom bersama ikuti rancangan Bual Bicara bersama Kagumas Culinary Academy Malaysia Sendirian Berhad. Khas untuk pelajar normal, tercicir dan istimewa, OKU masalah pembelajaran dan masalah pendengaran pada hari Sabtu jam 12.15 tengah hari. Kerjaya anda bermula di sini. Mempergunakan akal dengan saksama adalah seumpama berolahraga. Berkehendak kepada latihan yang lama, kesungguhan yang tidak berhenti-henti. Orang yang berakal memandang ringan segala kesusahan, bahawa segala halangan yang menghambat tujuannya adalah lumrah. Hal sedemikian disebabkan mulia tujuan, bertambah sulit pula menempuhnya. Dia tidak mengingat payahnya mendaki yang sekarang, tetapi yang diingatnya ialah sesudah diri sampai di puncak bukit, dia akan merenung ke bawah, melihat alam yang terbentang dengan luasnya. Di situ nikmat Allah Subhanahu wa taala datang bertubi-tubi, tidak putus-putus dan tidak berhenti-henti. Petikan